Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Maaf ya, live hari ini lambat sikit. Jadi live hari ini ringkas ya. Sebenarnya saya diminta ulas kenyataan anak Najib ya, di satu apa orang kata perhimpunan di Pekan Solidariti bersama Najib ya, yang dihadiri oleh keluarga Najib, dan ada seorang lah Laskar Cyber Najib tu yang tak payah sebut nama, anda semua tahulah. Okey. Jadi dalam ucapan anak Najib anak Najib dibandingkan dengan atau diumpamakan sebagai mengalami nasib seperti bekas Presiden Nelson Mandela. Ya, tergelak ya saya bila mendengar anak Najib membandingkan situasi Najib ni dengan Mandela, ataupun nak cuba kaitkan nasib yang menimpa Najib ni dengan nasib yang menimpa Mandela. Jadi orang minta saya ulas. Mula-mula saya tak nak ulas sebab benda ni ramai yang duk ulas. Saya jarang suka mengulas benda yang sudah diulas banyak kali. Nanti orang kata ini nak tumpang glamour lah, apalah ya, Laskar Cyber dan sebagainya. Tapi sebenarnya saya ada mesej nak sampai kepada keluarga Najib. Kalau nak buat perbandingan sekalipun, buatlah yang berpadanan ya. Peribadi ya, secara peribadi ya, saya ya, secara peribadi, kalau nak banding, lebih elok banding dengan keluarga Marcos berbanding dengan keluarga Mandela atau Mandela. Mandela ni bukannya terpalit dalam jenayah ya, dia masuk penjara tak ada kaitan dengan sesuatu jenayah penyelewengan, penggubahan wang haram. Dia curi dana, dia wujudkan satu syarikat ya, yang dimiliki kerajaan, kemudian dia masa menjadi pemimpin kerajaan menyeleweng dana dari syarikat itu, bukan. Marcos Mandela sebaliknya, sebelum dia masuk penjara, dia bukannya ketua kerajaan, dia bukannya presiden. Dia masuk penjara sebab dia merupakan pejuang rakyat yang memperjuangkan nasib orang kulit hitam di Afrika ni, sebab dasar apartheid yang dikira tidak adil, yang menindas masyarakat kulit hitam ya. Dan memang betul-betul dia adalah mangsa tahanan politik ya. Bukan, tak sama dengan Najib. Najib telah dibicarakan menerusi proses mahkamah yang sah ya di Malaysia atas satu skandal yang merentas benua Asia hingga ke benua Amerika, di mana ramai sudah disabit bersalah di merata dunia, termasuk di US, di mana bukti pengaliran dana 4 bilion lebih ringgit ke dalam akaun Najib dan anak tiri dia sudah dibuktikan ya. Jadi ini bukannya satu skandal yang direka. Bukan Najib seorang yang disabit bersalah. Banker terkenal satu syarikat perbankan, Goldman Sachs, yang antara syarikat perbankan yang terbesar di dunia, antara yang paling lama di dunia, yang tersohor tapi juga kerap terpalit dengan skandal, banker dia pun sudah disabit bersalah. Jadi ramai sebenarnya terlibat, dan ini bukannya satu rekaan. Bukti-buktinya jelas. Bukan hanya di Malaysia, di pihak FBI, pihak berkuasa di merata dunia, buktinya jelas. Apabila pihak-pihak, contohnya dalam kes Najib, mendakwa ini semua fitnah dan sebagainya, satu apa bukti yang dapat menyangkal bukti yang dipaparkan, tidak ada, hanya cerita. Tetapi di mahkamah beribu-ribu dokumen, beratus-ratus jilid sudah ketengahkan yang menunjukkan tahap kesalahannya secara hitam putih. Dan benda ni bila kita bicara bukti, kita bicara saksi, bukannya bicara di media sosial dengan persepsi.
Satu contoh persepsi palsu yang dimainkan, Najib telah dizalimi di Mahkamah Persekutuan. Ini berulang kali saya dah jelaskan. Dia mana dizalimi di Mahkamah Persekutuan? Yang ada tak saya suruh dia tukar lawyer? Tak ada. Hang suruh dia tukar lawyer? Tak ada. Mahkamah suruh dia tukar lawyer? Tak ada. Tapi dia tukar last minute. Kononnya Queen's Counsel tak dibenarkan. Jadi dia ambil Hisham. Apakah Najib sedang cuba memberitahu mahkamah Hisham lebih baik daripada Shafie? Tak apalah, kita terimalah. Tapi mengapa last minute? Anda dah tahu Queen's Counsel tu memang sukar untuk diluluskan. Jadi masa anda buat permohonan tu, takkan tak ada standby satu tim lawyer andai kata tidak diluluskan. Dan kenapa permohonan di mahkamah dibuat saat terakhir? Dan tidakkah Peguam Najib tahu bahawa tindakan dia menerima arahan baru dan kemudian meminta penangguhan itu menyalahi etika guaman? Ya, jadi benda ni tidak dijelaskan kepada rakyat yang merupakan fakta, iaitu seorang peguam yang menerima arahan baru perlu bersedia menghadapi mahkamah. Lebih-lebih lagi kes sudah ditetapkan tarikh dia. Sebaliknya dia spin di media tanpa memberitahu orang ramai bahawa apa yang mahkamah beritahu sebenarnya betul. Ini melanggar etika guaman. Dan benda ni persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh hakim apabila Peguam Najib meminta penangguhan, dan sebab-sebab yang diberikan oleh hakim atau panel hakim kenapa penangguhan tidak boleh diberikan, semuanya tepat. Semuanya menjurus kepada mempertikaikan bagaimana peguam ni boleh meminta penangguhan sedangkan ianya melanggar etika guaman. Jadi benda ni semuanya berpadanan dengan rule of law. Semuanya berpaksi kepada prinsip kedaulatan undang-undang. Jadi bila Najib keluar, ada tak Najib jelaskan? Dia kata tidak adil. Mengapa? Mahkamah tak beri dia ruang untuk bela diri. Betul ke? Tak betul. Najib mengelirukan mahkamah. Dia ubah-ubah arahan kepada peguam dia. Banyak kali. Lepas tu peguam dia tak nak masuk pengujian tambahan. Itu hal hang. Bukannya aku suruh hang tukar lawyer. Itu hal anda. Tapi mahkamah tetap beri peluang. Tetap beri peluang. Tetap bersabar. Tetap beri peluang. Masuk. Malah cuba menasihati peguam dia. Cuba masuk. Tak apa, kita beri masa. Masuk hujahan. Kalau tak boleh secara lisan, secara bertulis dan sebagainya, dia beri peluang. Tak ada. Tak diambil peluang tu. Sebaliknya, peluang tu digunakan untuk minta penangguhan sedangkan dah tahu benda tu sepatutnya tak berlaku. Kemudian keluar, beritahu, saya telah tidak diadili. Berlaku ketidakadilan terhadap diri saya. Najib memfitnah tu mahkamah. Dia menghina mahkamah tu. Dia menipu rakyat dengan fakta palsu. Dia nak menaruh simpati tu. Itu jelas. Dan rakyat nampak. So, benda yang Najib ni disabit bersalah tu adalah sesuatu yang nyata, benda yang wujud, dan benda ni dilakukan, ya, penyelewengan dana atau kecurian dana, ya, pengubahan wang haram, salah guna kuasa masa Najib memimpin kerajaan, mengetuai kerajaan. Dia mengambil kesempatan terhadap kedudukannya, pelbagai kedudukan, sebagai Perdana Menteri, sebagai Menteri Kewangan, sebagai Ketua Menteri Kewangan diperbadankan, mengawal 1MDB. Jadi banyak topi dia pakai yang membolehkannya melakukan pelbagai benda yang salah sebagai ketua kerajaan, ya, pemimpin utama kerajaan, ya. Dan atas kesalahan jenayah itu dia dimasukkan di penjara. Nelson Mandela, dia bukan ketua kerajaan sebelum dia dimasukkan ke penjara. Dia bukannya Perdana Menteri atau Presiden. Dia bukannya Menteri Kewangan. Dia bukannya mengetuai perbadanan yang berkait dengan kewangan. Dia bukan mengetuai syarikat milik kerajaan. Dia bukannya menyeleweng dana mana-mana syarikat. Dia bukannya mencuri dana, mengubah wang haram. Dia mempertahankan hak orang kulit hitam kerana dasar apartheid yang berat sebelah, yang tidak adil buat orang kulit hitam. Dan atas sebab politik dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan sebab itu akhirnya bila dasar apartheid ni tidak terpakai lagi dan Nelson Mandela keluar, dia menjadi presiden.
ya, sebagai menghargai jasa dia. Najib keluar, dia bukan keluar sebagai hero yang berjuang demi maruah rakyat, demi maruah mereka yang tertindas. Najib keluar, dia akan keluar sebagai penjenayah yang sudah menjalani hukuman, yang mengambil kesempatan terhadap kedudukan dia sebagai ketua kerajaan untuk menyeleweng dana, untuk mencuri dana, untuk menggubah wang haram. Jadi takkan bila dia keluar setelah menjalani hukuman, rakyat nak kata dia telah menjalani hukuman demi rakyat. Bukan. Rakyat bukan pencuri. Saya bukan pencuri. Saya tak menyeleweng dana. Saya bukannya menggubah wang haram. Anda masuk penjara bukan sebab memperjuangkan demi saya. Bukan. Anda mencuri. Ya. Jadi anda masuk sebab nak dihukum kerana perbuatan anda yang telah menipu rakyat. Ya, kerana anda diberi tanggungjawab tapi anda tidak melakukannya. Daripada anda berkhidmat demi rakyat, anda berkhidmat demi kepentingan sendiri. Jadi itulah sebabnya anda masuk penjara. Jadi bila anda, keluarga Najib, bandingkan Mandela dengan dia, anda sebenarnya sedang memalukan Malaysia kerana cuba menyamakan seorang penjenayah dengan Nelson Mandela. Nelson Mandela bukan penjenayah. Kalau ia pun nak buat perbandingan, saya tak kata ya Najib ada kesamaan dengan Marcos ke tidak ke, tapi buatlah penjenayah dan penjenayah. Marcos dulu adalah presiden dan dia terpalit dengan jenayah dan didakwa menyeleweng berbilion dolar Amerika dari Filipina. Najib juga sama. Jadi nak banding tahap yang sama. Dua-dua pemimpin kerajaan, dua-dua didakwa telah mencuri atau menyeleweng dana kerajaan. Ya. Isteri Marcos pun lifestyle dia serba mewah, belanja cukup mewah, ya, hidup dalam keadaan mewah. Banding yang berpadanan, saya tak nak ulas lah siapa yang lebih jahat, Marcos ke Najib ke, saya tak nak ulas. Tapi banding dengan Mandela, malulah, ya. Jangan buat lawak lah, so itu sahaja pencerahan saya. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa, ya, sebab saya ni bukannya nak memanjangkan live ni semata-mata sebab nak niat saya nak hina, tak ada. Memang saya tak nak buat live ni sebab ramai dah ulas. Tapi terpaksa saya masukkan 1-2 poin tambahan lah. Kalau nak banding yang berpadanan, penjenayah. Dia pernah memimpin kerajaan, dia ni pernah memimpin kerajaan, Marcos. Dia dituduh masa menjadi pemimpin kerajaan mencuri, dia pun dituduh. Buat perbandingan yang berpadanan, sesuai, ya. Jangan buat perbandingan, buat lawak basi, ya. Jangan buat sembang kari. Ini parpu kurma lah dia punya ucapan. Sorry lah, bukannya nak menghina anak Najib ke apa, tapi ini memang dialog macam dialog cerita Bollywood kot. Dia ingat rakyat ni bodoh. Jangan banding dengan Mandela. Tolong, jangan hina Mandela, jangan memalukan Mandela, dan jangan memalukan Malaysia. Takut-takut entah-entah nanti ada orang Afrika dia terbaca, dia perbanding kita punya hero dengan penjenayah. Tak boleh lah. Okey, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.